Assalamualaikum, berjumpa kembali dalam rancangan di Adalim TV Channel. Sebelum itu jangan lupa like and subscribe untuk mengikuti info-info terbaik akan datang. Khabar semua, semoga dalam keadaan sejahtera dalam musim PKP ni. Besok adalah PKP lockdown ya. Jadi kita berharap semua mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan juga stay at home. Okey. Topik kita kali ini adalah berkaitan kawan baik, mencari teman hidup, tak payah dah cerita itu ya. Kawan baik. Okey, kawan baik, kita nak mengenal pasti bagaimanakah bentuk kawan baik kita ni ya. Kadang ramai orang memang senang dapat kawan ni boleh dapat mana-mana, tapi nak berkawan dengan kita sehingga ke akhirnya ya. Kadang-kadang sampai kita dah berkahwin pun yang kita masih boleh berkawan dengan dia, masih kita boleh express feeling, tempat kita orang kata apa, mencurah perasaan ya. Dan juga bersama di masa suka dan duka ya. Jadi kita pun tak tahu sama ada rakan kita tu boleh jadi kawan baik atau tidak ya. Kita kena tengok beberapa kriteria ya. Okey, salah satu daripada kriteria yang mungkin kita boleh perhatikan ya, adakah dia seorang yang berfikiran terbuka, di mana dia boleh accept dia boleh menerima kita punya idea, advice, cadangan kan. Kadang-kadang tu kalau asyik membangkang ni payah. Kadang-kadang suka membangkang, tak best lah kau punya idea. Contoh kan. Jadi kita tengok, kalau kata okey juga, idea tu bagus, boleh terima lah ya. Dia berlapang dada, kata berlapang dada. Dan walaupun kadang idea kita tu sebenarnya taklah begitu bagus, tapi dia terima tu pun tak semestinya akan idea tu akan diguna pakai kan. Tapi at least dia mendengar, pendengar yang baik. Kawan yang baik mesti jadi pendengar yang baik. Bila dia mendengar tu, meaning dia seorang yang berlapang dada, hati dia terbuka ya. Kalau dia asyik membangkang aja, susahlah kita ya. Bermakna dia tak sama sependapat dengan kita. Jadi kita akan berkecil hati. Ada masa kita akan rasa kecewa dengan gelagat dia tu, dan kita takkan berkawan lama lah dengan dia. Ya gitu ya. Okey, kedua, adakah dia boleh membantu kita di masa kesusahan, atau di masa kita meminta pertolongan. Ini kita kena perhatikan ya. Ada kawan masa seronok je boleh, sesusah tak lari. Yang seronok kalau kita dapat kawan yang memang benar-benar boleh membantu kita ya. Tapi janganlah pula dia je seorang yang bantu kita pula, bila time kita pula bagi alasan banyak, tak bagus lah ya. Mana-mana kita dua-dua ni mesti berlapang dada, mesti sama membantu dalam kesusahan, di masa kesusahan atau masa seronok ya. Kadang-kadang kita minta tolong dia. Contoh kalau macam kita minta tolong dia, tolonglah ambilkan, boleh tak tolong ambilkan assignment kita, assignment aku kat college tu contohnya. Kalau dia kata malas lah aku, tak larat lah hari ni, malas aku, tak puasa, kau ambil sendirilah. Kalau kawan yang begitu tu maknanya sangat berkira. Cuba bayangkan kata kalau kita ni tinggal jauh 15 km dari college, yang dia pula 2 km saja dari college, dia lagi sedekat kan. Kalau dia nak bantu kita anytime je kan, kita yang suruh 15 km pergi, 15 km balik, 30 km contohnya masa pergi college tak apalah, masa pergi kuliah tak apalah, ni kalau tertinggal barang contohnya minta tolong dia ambilkan. Kalau dia berkira gitu, payahlah macam tu Ada kisah macam cerita macam ni banyak berlaku tak kuasa dia nak tolong dia. Contohnya kita kalau gitu, baik you cabut lari. Ada yang ada ni cerita betul cerita betul. Ada tu satu member tu, dia cerita dia menggunakan alamat kawan dia untuk surat menyurat rumah dia tu susah nak masuk postman jadi dia pun gunalah kawan dia punya alamat. Jadi dia tunggulah, kadang dia ada masa dia datang ambil surat tu, okeylah ambil surat tapi ada ketika tu dia tak kesempatan, jadi dia
dia ada satu ketika tu dia memang dia menunggu surat lah yang penting yang penting. Jadi dia minta tolong kawan, dia tanya kawan dia ada tak surat datang kan, dia ada surat kau. Macam ni lah, aku tak sempat nak datang, rumah dia jauh lah. Jadi ada hal, apa kata kalau kau tolong bacakan dulu, bacakanlah melalui telefon handphone. Alah malai lah, surat tu ada dekat bilik lain lah, dekat hall, aku kat bilik dah ni. Hall dengan bilik tu berapa jarak dia? Nanti kau datang kau baca lah. Orang tu berharap sangat nak tahu apa keputusan, apa benda, information yang dalam surat tu. Dia tak kisah orang kawan dia buka kan. Kawan baik, kawan kira. Aku malas dia kata nak pergi ambil dekat hall tu. Begitu ke? Boleh tunggu lagi? Tunggulah. Ada juga kawan gitu. Apalah salahnya. Kan kadang tu ada kawan tu lagi dahsyat, dia pun tolong orang, dahsyat, hebat betul lah. Ya. Itu kita boleh tengok lagi. Ada kawan tu, ada pula cerita yang dia kereta dia kesal. Ada tu kisah seorang rakan lah yang dia cerita, dia kata kereta dia pancit di Karak Highway. Lepas tu Karak Highway tu agak jauh lah, kira Karak Highway dah pertengahan nak ke Bentong sana Bentong. Kemudian dia telefon lah rakan dia di KL. Kata, kau boleh tolong ambil aku ke, bawa ke foreman ke apa ke. Kawan ni tengah barulah hari Ahad, nak landing dengan family kan. Boleh, tak ada masalah. Kalau kabut dia drive kereta pergi. Tak tahulah kalau terjadi pada kawan ni, adakah kawan tu nak menolong, kita pun tak tahu. Tapi macam tu lah, kalau ada kawan yang baik, apa pun terjadi, dia bersedia untuk anda. Hebatnya, itulah kawan yang hebat. InsyaAllah kita tolong orang ni banyak pahala kan. Di samping tu nanti Allah tolong kita dengan cara yang lain. Jadi itulah nak cari sahabat. Jangan cari sahabat yang kaki yang pedengki, yang memang yang jealous kat you, yang bermuka-muka, depan cakap lain, belakang cakap lain. Depan you manis, belakang memuji you, saja belakang apa yang you cerita rahsia kat dia, habis dia bongkar dekat orang. Jadi dah jadi fitnah domba lah. Dah jadi salah cakap fitnah domba. dah jadi bawa cerita tak maknanya tak amanah lah. Amanah penting amanah ni pegang amanah. Allah pun jaga kita jaga aib orang Allah akan jaga aib kita kan. Kalau kita tak jaga aib orang, satu hari kita akan jatuh juga. Allah tunjukkan, itulah hebat kan. Jangan juga kalau kita dapat kawan yang macam menggunakan kita ataupun sebagai orang kata macam kambing hitam entahlah, itu istilah contoh rakan yang dia bila dia dah masalah, you lah jadi dia punya mangsa lah. Mangsa ini kisah banyak cerita dengan saya kawan-kawan orang ni, macam mana dia buat dia tak baik gitu banyak cerita. Mungkin kita akan bagi beberapa contoh kat sini cerita tu supaya menjadi iktibar. You pun tak kenal tak pula kan, jadi iktibar je lah ya. Saya lah dia selalu lepak rumah kawan dia lah perempuan seorang perempuan dengan kawan perempuan lepak. Mana kawan baik kan, dah nama kawan baik, selalulah lepak rumah dia rumah keluarga dia lah, rumah bapak dia. Kebetulan kawan dia ni mak dia tu business woman, buka restoran, mungkin banyak duit lah tu jadi duit letak kat rumah tu mana-mana, tapi anak tahu apa mana buat duit dia. Kan contohnya ada lebih kurang cerita macam tu lah. Lepas tu tapi kalau kita tengok, dia kata kawan dia tu memang loaded lah, beli barang-barang mahal, beli handbag, beli kasut gitu. Dia tak kisahlah, dia menumpang gembira lah kawan dia, kerana menunjuk-nunjuk kat dia, aku beli ni, aku beli set makeup gitu, ini semua okey lah, dia fine that's nak lepak. Dia pun
Yelah, dah kawan ajak lepak berbual, sukalah kan. Itu tapi lepak tak cari lah. Tak ada lah, tak ada. Kadang-kadang benda masa datang berlepak kan. Satu ketika tu mak dia dah hilang duit lah. Mak dia hilang duit. Mak dia kata mana hilang duit dia semua banyak hilang. Dia nak menyelamatkan diri dia. Dia cakap kawan dia selalu datang tu. Dia tu lah agaknya ambil. Siapa lagi dekat rumah, takkan saya ambil. Mak percaya ke anak tak ambil kan? Mesti ada bawa orang tu lah kena kan. Tapi sejujurnya orang tu kata dia tak ambil langsung. Dia tak tahu kat mana duit. Mana dia tak tahu, kan dah pergi membongkar rumah orang tu kan. Dia datang duduk bersama kan. Hanya anak kan tahu kat mana mak hantar duit kan. Dah jadi mangsa keadaan. Masa fitnah. Mak orang tu datang marah. Dah jangan datang rumah saya lagi kalau datang nak mencuri. Dia tu tak jujur. Macam tu mak dia marah dia lah. Budak tu cengang. Aku masalah kan aku. Bila pula aku mencuri rumah dia, aku datang boleh. Dah jangan, itu nak pesan, jangan berlepak rumah kawan-kawan, rumah keluarga kawan. Kalau mak bapak dia tak ada. Kalau ada pun jangan berlepak. Pergilah berlepak ke kedai mamak lepas PKP. Susah pergi rumah orang kan. Kalau apa-apa masalah hilang, you kena tuduh. Ada juga yang mengadu. Dia kata dia kawan dengan seorang, tak tahu orang ni macam pencuri lah, seorang pencuri. Sebenarnya tak tahu kawan dia tu pencuri pun. Punya kawan ni dah mencuri motor, tak tahu kan. Jadi ambil dia kat rumah, bawa motor pergi mana entah, lepak. Polis nampak dia orang berdua ni. Dapat kena pasti motor pencuri. Kata ni motor curi kata. Tapi dia kata cengang lah. Kata, saya tak tahu lah ni motor curi. Kawan saya punya, kawan dia kata bukan. Kawan dia pula kata dia pun tak tahu motor tu. Sebab bukan dia punya. Dia kata budak ni punya. Budak ni jadi mangsa. Yang tak tahu apa-apa ni. Yang dia ambil bonceng tu, ambil menumpang tu, dia kena. Polis tangkap dia lah. Tangkap dulu. Tapi dia lah tahu kena. Sebab dia telah dituduh. Dia tak sanggup nak tuduh kawan dia punya. Tak sangka pula kawan dia pencuri kan. Macam tu lah. Macam cerita lah. Jadi berhati-hati nak pilih kawan. Biarlah kawan tu yang benar-benar. Sebenarnya apa-apa pun pokok pangkalnya mestilah beriman. Kembali kepada iman. Kalau tak beriman, macam tu lah jadinya. Buat benda-benda buruk, orang lain kena. Orang yang takut Allah ni takkan tak sanggup. Dia tak sanggup nak mengenakan orang, mencaci orang macam tu. Banyak aspek ada. Atau dia juga yang macam jealous kan. Kadang-kadang dia jealous kat you. Dia cuba cari kesalahan you, tapi dia cari kesalahan tu tak nampak dia yang buat. Ada. Dia jealous, dia cemburu. Macam-macam lah cemburu dari segi mungkin you lebih pandai dari dia, lebih cantik dari dia, lebih banyak ramai peminat kan. Lepas tu dia buat benda-benda, ada benda-benda masalah-masalah semua dikenakan you. Macam tu lah. Kalau kata ada cuba fitnah kita dengan cara berbagai-bagai. Kalau kita ceritakan ni, kita pun boleh korek macam orang fitnah kita kan. Jadi semua ujian Allah lah pada kita. Jadi kita hati-hatilah bila mencari sahabat. Carilah sahabat yang bukanlah serius mati. Tak sanggup. Ada juga sahabat yang sanggup serius mati. Yang tak tertinggal kita masa dalam keadaan susah. Kalau kita susah, dia caw. Tak sanggup diuji lah tu kan. Baik kita pencau. Kesenang banyak juga orang bila dalam masalah dia tinggalkan kita. Tak nak. Aku sibuk lah. Lepas tu nampak atas hidung. Kalau dia masalah cari kita. Cari kita nak pinjam duit lah, apalah semua kan. Sebab kita ni baik hati. Kadang-kadang gitulah ya. Kita kadang sanggup berkorban apa saja untuk kawan. Tapi adakah rakan-rakan kita sanggup berkorban untuk kita? Atau kita pun, kalau rakan kita sanggup berkorban untuk kita, tapi adakah kita sanggup berkorban untuk mereka? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe di Adani TV channel untuk mengikuti info-info menarik akan datang.